Saya ada buat catatan sedikitlah tentang beliau. Beliau bernama Ustaz Fauzi Mustafa. Beliau pernah kuliah di Universiti Al-Azhar Malaysia dalam Mesir, Al-Azhar Mesir. Maaf, tersasul. Dalam pengajian Islam dan bahasa Arab. Dan beliau adalah pensarah bebas, pengacara Al-Kuliah di TV3. Kalau ada di antara para hadirin dari Malaysia yang pernah menonton, mungkin kenal pasti dengan Ustaz Fauzi. Beliau telah mengelolakan atau pengacara Al-Kuliah itu selama 12 tahun. Beliau berumur 42 tahun dan hari ini adalah hari lahir Ustaz Fauzi. Semoga kita mendoakan supaya Allah panjangkan umur beliau, memberkahi kehidupan beliau dan keluarga, dan dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan. Beliau punya 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan beliau berasal dari Terengganu dan sekarang menetap di Bandar Baru Bangi. Dan saya juga ingin memperkenalkan penceramah kita yang ada di ujung sana. Mungkin orang-orang di Perth ni cukup kenal dengan Ibu Salvia. Ada di antara anda yang tidak kenal dia? Tidak, semua kenal, alhamdulillah. Ibu Salvia berasal dari Singapura. Sekarang umur beliau 71 tahun dan berhijrah ke Perth tahun 1985. Beliau dikurniakan 2 puteri. Beliau berkecimpung dalam bidang dakwah bermula di Kettering dan hingga kini, Ibu. Beliau pernah mendapat pendidikan sekolah di Madrasah Bustanul Islamiyah di Singapura. Saya rasa beliau masih lagi berdakwah ataupun mengajar murid-murid mengaji, dan beliau amat dekat dengan student-student yang belajar di sini. Jadi kita akan memulakan perbincangan pada hari ini, pada malam ini. Sebelum ini, marilah kita mulakan malam ini dengan surah Al-Fatihah. Dan saya akan menjemput, kita akan teruskan dengan pembacaan satu surah dari Saudara Ahmad Nazirul Faiz. Kemudian saya akan kita akan minta Ustaz Fauzi untuk membuat pembukaan doa sebelum kita mulakan perbincangan atau ceramah pada malam ini. Al-Fatihah. Majlis ini menjemput adik Ahmad Nazirul Faiz untuk membacakan surah Al-Mu'minun surat 1 hingga 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik Fauzi. Sekarang saya meminta pula kepada siapa tadi saya sebut nama dia? Nazirul kan? Betul kan saya sebut? Oh, Ustaz kat sini ya? Alah saya sebut tu. Maaf aja. Kadang-kadang kita tersasul bila dia kat sebelah ni, dia terang sangat Ustaz. Jadi Ustaz, boleh tak kita mulakan dengan pembukaan doa? Saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallah khair Ustaz. Jadi untuk tidak membuangkan masa, kita akan memulakan ceramah pada malam ini dalam topik pengorbanan dalam perspektif Muslim dan Muslimah. Jadi Ustaz, boleh kita mulakan sekarang Ustaz? Ibu, boleh mulakan sekarang? Alhamdulillah. Baik Ustaz, sekarang ini bila kita bercakap sekarang ini adalah musim haji. Jadi bila kita bercakap tentang musim haji ini, banyaklah kita akan kaitkan dengan soal pengorbanan yang daripada sejarah yang kita tahu. Jadi mungkin Ustaz dapat memberikan pengertian dari konteks sejarah itu sendiri dalam segi pengorbanan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih yang bahagia Tuan Fungsi Majlis, yang dihormati ahli panel yang kedua Ibu Salbiah, yang dihormati Cik Syukri bersama dengan isterinya, seterusnya tetamu-tetamu kehormat, dan juga seterusnya muslimin dan muslimat, pada pelajar, siswa dan siswi, dan juga orang ramai yang hadir dalam majlis pada malam ini. Serangkap pantun daripada saya. Ayam tak batuk, itik tak sudu. How do you do? Tak dijawab patutnya. Kadang hiasan semata-mata. Okey, pada malam ini tuan dan puan, saya rasa sebaiknya
mereka yang duduk di atas lantai ke depan macam puteri-puteri lah ya, kesian putera-putera. Dia tak nampak saya, dia nampak belakang orang. Dia bukan nampak di panel, dia tak nampak ibu Salga, dia nampak kerusi-kerusi saja. Sebaiknya duduk ke depan, sebaik-baiknya, sebab mereka di bawah ya. Satu lagi pembetulan untuk kongsi lah. Saya dan ibu Salga, umur kami di sana bukan seperti disebut tadi. Umur saya baru 24 tahun. Ibu Salga 17 tahun. Diterbalikkan dia gitu ya. Ya. Alhamdulillah pada malam ini kita akan bercerita tentang soalan yang berkaitan dengan pengorbanan dan telah dikaitkan dengan ibadah haji, sebab sekarang ini musim haji. Semua negara menghantar rombongan masing-masing dan orang yang menunaikan ibadah haji dipanggil Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka telah berkorban segala apa yang ada pada mereka untuk sampai ke tanah suci Mekah. Pengorbanan cukup besar oleh jemaah haji ini yang perempuan. Yang pertama dia sebut wangnya, wang ringgit ke, wang dolar ke, whatever lah. Terpaksa membelanjakan wang yang besar untuk menunaikan ibadah haji. Yang keduanya lah tenaga. Mereka akan menggunakan tenaga yang cukup besar, energi dan power yang diperlukan untuk tawaf, untuk sa'i dan sebagainya, melontar dan berjalan dan sebagainya di tanah suci Mekah, di Madinah. Dan mereka perlukan satu lagi ialah masa, pengorbanan masa, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak untuk menjadi tetamu Allah. Sebab itu haji dikaitkan dengan pengorbanan. Pengorbanan tu apa tuan dan perempuan? Pengorbanan dalam bahasa Arab dipanggil kurban. Qarraba, kurban, takarrub. Kurban pun digunakan di India tuan-tuan. Dalam cerita Hindustan kan, kurbani. Pengorbananku, kurban ni pengorbananku dalam bahasa Arab. So Hindustan dia dekat-dekat dengan Arab juga, kurbani. Mesyain tu nehi. Apa mesyain apa? Mekafir tu nehi. Kafir juga bahasa Arab digunakan di India. Kan ada lagu kan? Bobby tu, kita Bobby. Mesyair tu nehi. Syair itu penyair. Nehi itu nahyun. Bukan. Aku bukan seorang penyair. Mekafir tu nehi. Saya bukan Ustaz Aslim tuan-tuan ya. Saya tetap Ustaz Fauzi juga. Saya bukan orang kafir, mekafir. Pengorbanan takarrub. Takarrub itu apa? Takarrub kepada Allah. Apa sahaja perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah dipanggil pengorbanan. Kalau mendekat diri kepada syaitan tak dipanggil pengorbanan. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebab itu cerita korban itu bukan cerita baru, cerita lama dah. Bermula dengan adanya manusia pertama di atas muka bumi. Daripada Adam bernikah dengan Hawa, lahirlah anak-anak, antaranya Qabil dengan Habil.